يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. Dan ingatlah kepada mereka yang musyrik tentang hari kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang yang kafir memberi sebarang alasan. Dan mereka pula tidak diminta memohon keredaan Allah. Dan apabila orang-orang yang melakukan kezaliman dengan kekufuran itu melihat azab, maka tidak akan diringankan azab itu daripada mereka. Dan mereka pula tidak diberi tempoh. Dan apabila orang-orang musyrik melihat makhluk-makhluk dan benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah, mereka berkata, wahai Tuhan kami, inilah dia yang kami jadikan sekutu-sekutu bagimu, yang kami sembah mereka dengan meninggalkanmu. Maka dengan serta-merta makhluk-makhluk yang mereka puja itu menolak dakwaan mereka dengan berkata, sesungguhnya kamu adalah berdusta. Dan pada hari itu mereka semua menyerah diri bulat-bulat kepada Allah. Dan hilang lenyaplah dari mereka yang musyrik itu apa yang mereka telah ada-adakan sebagai sekutu-sekutu Allah. Orang-orang yang kafir dan menghalangi dirinya serta orang lain dari jalan Allah, kami tambahi mereka azab seksa di samping azab yang menimpa mereka, disebabkan mereka membuat kerosakan. Dan ingatlah tentang hari kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka dari golongan mereka sendiri. Dan kami datangkanmu, wahai Muhammad, untuk menjadi saksi terhadap mereka ini, yakni umatmu. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Masih lagi ayat yang kita bacakan yang bermula daripada ayat yang ke-84 sehinggalah ayat ke-89. Iaitu ayat yang terkandung dalam surah An-Nahl. Surah yang ke-16 pada juzuk yang ke-14. Ayat-ayat yang kita bacakan ini intipatinya ialah gambaran apa yang akan berlaku pada hari kiamat kelak kepada setiap golongan yang menyekutukan Allah. Dan juga tentang berhala-berhala serta sekutu-sekutu yang diadakan, bagaimana kesudahannya. Serta ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan bagaimana bentuk azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan bahawa semua Rasul yang diutuskan akan menjadi saksi atas kebiadaban mereka, pembohongan mereka, penolakan mereka terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi-Nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan menjadi saksi kepada umatnya. Bukan saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Sebagai satu kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kita bacakan ini juga menerangkan tentang sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran yang Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
supaya membacakan dan menjelaskan dan menerangkan setiap sesuatu yang terkandung padanya. Dan sifat Al-Quran yang menjadi petunjuk, yang menjadi rahmat, bahkan di dalamnya terkandung berita-berita gembira bagi orang yang beriman. Maka ini intipati ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau ayat sebelum ini, pada ayat yang kita baca sebelum ini, ayat ke-80 sehingga 83, menceritakan bagaimana orang-orang kafir sesudah diceritakan, diberitakan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, mereka tetap mengingkari ketuhanan. Mereka tetap ingin menyembah berhala dan menyekutukan Tuhan. Walau Allah Ta'ala dah beritahu berhala yang kamu sembah tak boleh beri manfaat, tak boleh mendatangkan mudarat. Bahkan tidak memberikan apapun manfaat, apapun rezeki, apapun kemudahan untuk kamu hidup di dunia. Tetapi kenapa kamu terus berdegil sedangkan kamu mengetahui nikmat-nikmat ini semua datang dari Allah, bukan dari berhala? Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan semalam, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka tahu semua nikmat yang ada, yang mereka dapat, yang mereka lihat, yang dipermudahkan pada mereka adalah datang dari Allah. Kita dah cerita nikmat hujan, nikmat susu, nikmat madu, bahkan nikmat binatang ternakan, sama ada ia bersifat kenderaan atau bersifat manfaat daripada kulitnya, dijadikan khaimah, dijadikan pakaian, dijadikan perabot. Sama juga nikmat-nikmat Allah jadikan pohon-pohon sebagai teduhan, gunung ganang sebagai tempat perlindungan, bukan gua-gua tempat manusia tinggal. Allah mengilhamkan manusia membuat pakaian, bukan membuat pakaian perang untuk menjaga keselamatan. Semua ini bila ditanya kepada orang kafir, siapa buat? Siapa yang ilhamkan? Mereka kata Allah. Tapi yang terus sembah berhala, yang saya katakan menjadikan kita tak faham sebab apa kekufuran itu. Melainkan kerana kejahilan, melainkan kerana hawa nafsu, melainkan kerana syaitan, melainkan kerana ego dan sombong. Bukan ada apa pun asas untuk menjustifikasikan kenapa berhala itu Tuhan. Tidak ada justifikasi. Tidak ada apa pun sebab. Hatta orang yang kita kata kalau tak mengaji tinggi pun dah tahu berhala bukan Tuhan. Lihat patung-patung ini. Apakah dia melakukan sesuatu? Bukan kamu pun tahu, kamu yang ciptakan patung ini. Tentang kontradik, tanakudah, pertentangan akal yang jelas tapi dihadam, ditelan bulat-bulat tanpa melihatnya. Yang buat berhala itu mereka. Mereka bina. Mereka beli. Mereka letak di tempat itu dan ini. Tetapi mereka tetap menyembahnya sebagai Tuhan. Walau kalau mereka tak beli, tak ada Tuhan ni. Kalau mereka tak buat, tak wujud Tuhan ni. Bukan kelahiran mereka lebih dulu daripada kelahiran Tuhan mereka. Bagaimana kalau kita ada orang tu, dia ni tua pada kita. Kita muda pada dia. Lalu kita beritahu yang orang tua ni, dia cakap kita yang muda dipanggil kita abang. Abang, dia kata awak salah. Awak lahir tahun berapa? Dia kata saya lahir tahun 60-an. Kita kata saya lahir tahun 90-an. Kenapa awak panggil saya abang? Saya muda pada awak. Kalau gelarang itu pun orang ingkar. Ini kan pula Tuhan. Tuhan tu baru dibuat. Manusia yang buat Tuhan tu lebih tua daripada Tuhan. Tiba disebut ini Tuhan. Kalau saya beri contoh tadi disebut abang pada orang yang muda pada dia, maka orang akan ingkari. Kenapa pula? Awak kan lahir dulu, awak tua. Awak patut dipanggil abang. Maka sepatutnya patung tu sembah awak. Bukan awak sembah patung. Patutnya begitu. Kenapa? Awak yang buat patung. Maka Allah Ta'ala bila dibawa semua hujah-hujah, sama ada hujah yang berupa kejadian langit, kejadian bumi, kejadian alam haiwan, alam tumbuhan, semua ini bukti Allah cipta dan kamu mengaku. Bukan berhala buat, juga kamu mengaku. Baik, kekufuran kamu sebab apa? Yang kita dah sebut tadi, sama ada kerana jahil, bodoh sangat, tak boleh nak ajar. Atau kerana ikut hawa nafsu.
Atau kerana kamu memang dipengaruhi oleh syaitan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Memang syaitan benar-benar telah menyihir kamu, menguasai kamu. Atau kerana kamu sombong. Kerana 4 penyakit ini punca kita tolak sesuatu. Kita sombong, macam kalau kita ayah anak kita beri cadangan baik, kita tak nak ikut. Kenapa sombong? Mungkin sebab kita ayah. Contohlah. Maka sama juga, kerana mereka nak sombong pada Rasulullah. Mereka menganggap Muhammad masih muda, kami tua. Kami pemimpin. Kami otai di sini. Atau Muhammad tu kabilah mana? Dia kabilah Bani Hashim. Kami kabilah Bani Umayyah. Kami kabilah Abdul Syam. Kami kabilah sekian. Kerana mereka berbalah kabilah. Maka semuanya benda ini menjadikan mereka sombong untuk menerima kebenaran. Baik, Allah kata gini. Yang sombong terima kebenaran, yang menyembah berhala, mau atau tidak aku ceritakan bagaimana keadaan kamu akhirat kelak. Maka Allah berfirman, wa yaum, dan ingatlah pada hari. Hari apa? Nab'atsu min kulli ummah. Hari dibangkitkan. Hari kebangkitan semula, hari bila mana kau mati, akan berlaku hari kiamat, hari akhirat. Waktu itu kami akan bangkitkan min kulli ummatin, bagi setiap generasi manusia, syahidan, itu nabi-nabi mereka, yang akan menjadi saksi pada mereka dan ke atas mereka, sama ada mereka beriman atau kufur pada hari kiamat kelak. Ingat, nabi-nabi yang diutuskan sepanjang zaman, termasuk Nabi Muhammad SAW yang Allah utuskan pada kamu, wahai musyrikin Mekah, wahai manusia zaman sekarang. Nabi ini akan Allah dirikan, bangunkan sebagai saksi, sama ada kamu beriman, maka penyaksian itu memberi manfaat kepada kamu, ataupun kamu kufur, maka penyaksian Nabi ini akan memberi mudarat yang besar pada kamu. Rasulullah SAW nanti dia akan buat report pada Allah. Ya Allah, fulan bin fulan beriman, maka syurga. Ya Allah, fulan bin fulan kafir, engkar, derhaka, maka masuk neraka. Tentang kita macam gini, kalau kita bagi contoh. Kita duduk dalam kelas, cikgu kita ni garang, cikgu disiplin. Dia pun kata cikgu nak keluar sekejap. Cikgu nak keluar sekejap. Jadi ketua kelas ambil nama orang bising. Dan tulis juga nama orang yang diam. Siapa diam, yang baca buku, buat kerja. Sebab nanti cikgu balik semula yang diam, yang baca buku, cikgu bagi hadiah lah. Yang tiga-tiga itu cikgu nak rotan dia. Maka cikgu ni pun keluar. Dan ni nampak cikgu tak ada, yang seorang pergi. Ku kelas kata duduk diam. Nanti saya tulis nama. Tulislah, kita orang tak takut lah. Tulislah. Kita orang tak bimbang lah. Maka guru kelas ni, ataupun kita katakan ketua kelas ni pun tulisan nama. Ini orang masa cikgu tak ada dia keluar kelas. Yang ni pergi bilik air. Yang ni makan dalam kelas. Yang ni berdiri. Yang ni bising. Yang ni baca buku. Yang ni sekian. Maka cikgu pun balik. Cikgu pun tanya report. Okey, ketua kelas bangun buat report. Masa tu semua yang salah takut. Cikgu tu, si Abu, dia tadi main. Saya tegur dia. Saya ugut dia tulis nama. Dia kata dia tak takut pun cikgu. Dia kata dia nak belasah cikgu lagi. Masa tu pucat dah dia. Di depan cikgu dia tak berani. Ketua ni report. Cikgu yang ni seorang, dia keluar makanan kelas. Saya dah beritahu jangan makanan kelas. Cikgu yang ni. Yang direport baik, gembira. Begitu keadaan saksi. Akhirat kelak Allah Ta'ala akan panggil semua Nabi. Wahai Nabi, saksikan sekarang. Maka Nabi ni berkata, ya Allah, fulan beriman. Ini isterinya beriman, anaknya beriman. Yang ni kafir, yang ni lawan aku, ini tentang aku, yang ni kata aku bohong, yang ni kata aku sekian. Maka tuan-tuan, tidakkah kita takut? Dia report begitu. Dia report, dia beritahu. Umpama kalau kita buat salah, ada saksi tengok, nanti masuk mahkamah, saksi tu dipanggil. Saya tengok dia buat. Tidakkah kita gerung? Itu baru saksi kat dunia. Kita dah rasa takut. Ini saksi akhirat kelak. Allah kata yang kufur pada Allah, yang ingkar pada Allah, yang terus semua berhala, yang telah diingatkan oleh Nabi-Nabi yang diutuskan, maka Nabi ini akan berdiri di hadapan Allah, lalu menjadi saksi untuk beritahu perbuatan kamu, sama ada kamu menerima iman atau kamu kufur. Thumma la yu'zanu lilladzina kafaru. Kemudian kata Allah, tidak akan diterima apa pun alasan. Walahum yusta'tabun, dan tidak pula mereka
diberikan apa-apa peluang untuk kembali semula jadi baik untuk mendapat redha Allah. Ya Allah, boleh tak kami pulang balik ke dunia? Kami akan dengar Nabi itu cakap apa. Kata Allah, walahum yusta'tabun. Kita kan, kalau kita ambil contoh tadi, bila kita dah tahu salah, boleh tak beri peluang kali kedua? Saya dah tak buat lagi. Kalau orang tu bersalah, bila ternyata salahnya besar, dia akan dihukum. Bila ditanya nak buat rayuan, dia kata, boleh tak saya dibebaskan, saya tak nak buat lagi, saya janji yang dulu je sekali, yang saya tak nak buat lagi. Ini dia maksud, walahum yusta'tabun. Mereka tak akan diberi peluang kedua. La yu'zanu lilladzina kafaru, tak akan diberi izin pada mereka atau tidak akan diterima apapun alasan mereka. Walahum yusta'tabun, dan tidak akan diberi peluang lagi. Kemudian Allah beri amaran lagi. Wa idza ra'al ladzina zalamul azab, dan ketika mana orang-orang zalim. Orang zalim di sini maksudnya orang kafir. Siapa pun yang menyembah selain Allah, yang sembah berhala, yang sembah matahari, yang sembah bulan, yang sembah malaikat, yang sembah manusia, yang sembah batu batan, maka ini semua orang zalim. Zalim paling tertinggi ialah kufur. Allah Ta'ala sebut dalam pesanan Luqman pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu zalim paling besar sekali. Zalim paling besar di hari akhirat kelak. Atau kita sebut, terjemahan kita, jenayah paling besar. Jenayah paling besar ialah syirik pada Allah. Jenayah ini mandatory. Tidak boleh dijamin, tidak boleh dibayar kad jamin. Semuanya kekal dalam neraka. Kalau kita belajar undang-undang, ada undang-undang boleh pilihan. Okey, penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Setahun penjara atau denda 2,000 atau kedua-dua sekali. Dengan syarat, dengan bond. Ada pilihan-pilihan. Tapi bila kesalahan mandatory. Contoh kesalahan apa? Kesalahan menentang agung. Kalau kita kat Malaysia, undang-undang paling besar sekali ialah melawan yang di-Pertuan Agong. Kesalahannya mandatory, hukuman mati. Sebagaimana kes Mak Unah. Sebab itu contoh. Kesalahan itu tak boleh dijamin. Tak ada orang boleh jamin dia akan duduk penjara. Dan tak akan diringankan. Tak akan diringankan. Tak ada pilihan. Dia cuma bersalah atau tidak. Waktu bersalah, gantung. Kalau ini kesalahan paling besar. Contoh kalau lawan agung tu besar. Padahal kalau kita tengok logiknya, agung ini cuma sebagai satu motor negara. Agung ni dia tak bagi apa-apa pun kat kita. Dia bukan bagi nyawa kat kita, dia bukan bagi rezeki kat kita, tak bagi apa-apa. Sebab dia lambang negara. Itu je. Itu pun dah besar. Ini Allah yang beri kita semua benda. Beri nyawa, beri rezeki, yang jadikan bumi ini, beri kita hidup. Maka memang jenayah paling besar. Sebab tu tuan-tuan, syirik ni kalau dia ada bau, tak ada orang nak duduk sebelah orang kafir. Bau kuat. Kebencian Allah pada syirik tidak boleh digambarkan oleh sesiapa. Sebab itu Allah kekalkan orang ni dalam neraka. Allah tak akan ringankan azabnya, bahkan ditambah azab dia. Dan tak ada seorang pun boleh beri syafaat walaupun dia Nabi. Walau dia Rasul. Walau ayah dia. Nabi ni ayah dia. Walaupun anak dia. Sebagaimana Nabi Nuh dengan anaknya. Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Walau isterinya. Sebagaimana Nabi Nuh dengan isterinya. Walaupun bapa saudaranya. Sebagaimana Rasulullah dengan Abu Lahab. Walau dengan atuknya, walau dengan cucunya, semuanya tak boleh beri syafaat. Lihat bagaimana kezaliman paling tinggi. Sebab itu kata Allah, wa idza ra'al ladzina zalamul azab, dan bila mana orang zalim melihat azab, fala yukhaffafu anhum, mereka mengetahui di sana tidak akan diringankan azab. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak akan diberi tempoh. Kita tuan-tuan kat dunia ni, kalau bersalah, boleh minta tempoh digantungkan hukuman. Awak didapati bersalah, dipenjara 10 tahun. Baik, boleh tak saya nak minta penangguhan hukuman? Boleh? Kita buat rayuan, buat penangguhan hukuman. Maka berjalan lagi prosedur tadi, mungkin 3-4 tahun buat penangguhan. Itu kat dunia. Dunia ni tuan-tuan, kalau kita buat salah, kita boleh minta mahkamah buat penangguhan hukuman. Boleh tak hukuman ni saya tak nak lagi sebab saya perlu menghabiskan benda ni dulu. Saya nak habiskan benda ni. Dia beritahulah, Tok Akil kita boleh tangguh tahun depan.
Tapi di mahkamah Allah, tiada penangguhan. Bila mana seorang itu kufur pada Allah, maka dia tak boleh, ya Allah tangguh azab 2 hari, boleh tak? Boleh tak tangguh? Nanti tempoh akan datang. Tidak, kata Allah, walahum yunzarun. Mereka tidak akan diberi tempoh penangguhan. Kemudian kata Allah lagi, wa idza ra'al ladzina asyraku, dan bila mana orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia dahulu melihat syuraka'ahum, sekutu-sekutu mereka nampak berhala mereka yang mereka sembah dulu ada kat situ. Mereka nampak matahari yang mereka sembah dulu. Mereka nampak bintang yang mereka sembah dulu. Mereka nampak semua benda objek yang mereka pernah sembah hadir depan mereka. Lalu mereka kata, mereka kata, Rabbana, Tuhan kami, haula'i syuraka'una. Itulah yang kami sembah. Habis apa dia punya tujuan disebut itulah yang kami sembah? Nak berkata, ya Allah kami ni macam tak salah, ni lah salah berhala-berhala. Nak nyalahkan. Bila orang-orang kafir ni dimasukkan dalam neraka tanpa penangguhan, ketika itu dia melihat berhala-berhala mereka ada bersama mereka. Patung-patung yang mereka sembah dulu yang mereka anggap boleh tolong mereka, bantu mereka, syafaat mereka, turut sama masuk dalam api neraka. Lalu mereka cuba untuk melepaskan diri atau meringankan azab. Ya Allah, inilah dia berhala yang kami sembah. Inilah dia benda yang kami sembah dulu. Kenapa mereka tunjuk ni benda ni? Nak beritahu mereka lah yang salah, bukan kami. Mula menyalahkan. Sebab manusia bila berada dalam hukuman, dia akan cari apa yang kita sebut sebagai kambing hitam untuk disalahkan. Supaya kalaupun dia tak terlepas, paling kurang ringan azab dia. Paling kurang lah. Dia yang suruh, kita kata. Apa yang berlaku ajaib? Ya Allah ceritakan akhirat kelak yang berlaku. Bila orang-orang kafir yang menyembah berhala, yang menyembah lain daripada Allah Ta'ala, mereka kata, Rabbana ha'ula'i syuraka'una. Wahai Tuhan kami, itulah dia sekutu-sekutu kami. Alladzina kunna nad'u min dunik. Yang dahulu kami di dunia sembah selain padamu. Fa'alqaw ilaihimul qawl. Lalu dibalas balik perkataan mereka. Innakum lakadzibun. Berhala ni bercakap, bohong. Kami tak pernah suruh mereka sembah kami. Batu-batan ni berkata, bohong. Kami tak pernah suruh. Tuan-tuan, inilah juga dalil. Contoh, kita bercakap dengan penyembah berhala. Nak tanya satu soalan lah. Berhala tu suruh kamu sembah dia ke? Soalan. Kalau dia kata ya, mana dalil? Biar kami beritahu berdasarkan apa yang Allah cerita dalam Quran. Berhala ini berkata, innakum lakadzibun. Kamu bohong, kami tak pernah suruh kamu sembah kami. Kami tak pernah. Bila kita kata Allah suruh kita sembah dia, ya. Dalilnya apa? Dalam Quran. Wa ati'ullah, wa'budu wasjudu. Banyak ayat, puluhan ayat yang menyuruh manusia sembah Allah. Fa'budni. Maka nak kamu sembah aku. Tapi berhala ada tak arahan mana-mana yang suruh kita, yang suruh orang-orang yang sembah berhala ni sembah dia? Kita tanya penyembah berhala, nak tanya satu soalan. Kamu kan sembah berhala? Ya. Siapa yang suruh sembah berhala? Siapa yang sembah? Dia akan kata nenek moyang. Baik, berhala yang kamu sembah tu suruh tak kamu sembah dia? Dan ini benda yang dia tak akan jawab dan dia tak boleh jawab. Akhirat kelak Allah cerita, berhala ini berkata, innakum lakadzibun. Kamu pembohong, kami tak pernah suruh pun kami menyuruh kamu menyembah kami. Kami tak suruh pun. Makanu iyana ya'budun. Kami tak pernah suruh kami disembah. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim. Jangan sekali-kali begitu kata Allah. Akhirat kelak, semua berhala-berhala ini akan mengingkari perbuatan mereka menyembahnya. Kami tak suruh. Kenapa sembah kami? Maka demikian juga syaitan pun berlepas diri. Aku tak. Aku suruh kamu yang terpulang pada kamu nak ikut tak nak ikut. Aku tak paksa. Syaitan pun berlepas diri. Kemudian kata Allah, wa alqaw ila Allahi yawma izinis salam. Lalu kesemua mereka tunduk mengaku bahawa mereka salah. Perkataan wa alqaw ila Allah, serah diri, surrender dah. Ilai yawma izin, pada hari kiamat itu assalam. Perkataan assalam di sini ialah mereka tunduk dengan penuh hina, mengaku salah mereka, mengaku kekhilafan mereka, mengaku kekufuran mereka, dan mereka ini tunduk kepada segala penghukuman yang Allah nak beri. Kita dulu, kita cerita kalau orang sombong ni dia takkan tunduk kat dunia. Dia sombong tunduk. Tapi bila dia lemahkan, dia mula tunduk.
Akhirnya dia terpaksa ikut. Dia umpama kuda. Kuda dia, boleh sombong kuda dia ni. Dia lari laju, dia tendang sana, tendang sini. Tapi dia bila dia sudah ditundukkan, maka dia tak boleh bergerak lagi. Dia terus jadi tenang. Tu ditambak, diikat, tak boleh lagi. Dia masa di liar tu merata dia lagi, sombong dia. Tapi bila diikat tali di lehernya, bila dia sudah ditundukkan, dia tahu dia tak mampu buat apa-apa, akhirnya dia aku ditambak dekat tiang. Dah, tunggu je lah. Kalau tuan dia tak ingat 3 hari lah. Tak fikir dah nak lari dia, lekat situ. Allah Ta'ala menggambarkan manusia yang sombong dulu di dunia. Bila orang kata kenapa tak sembah Allah? Kenapa sembah berhala? Siapa suruh sembah berhala? Berhala ke yang suruh? Apakah berhala ni buat sesuatu pada kamu? Atau kamu yang buat sesuatu pada berhala? Siapa pun yang menyengutukan Allah, tidak ada langsung logik mereka menyembah berhala. Tidak ada langsung. Semua mereka dakwa berdasarkan kepada hawa nafsu semata-mata. Maka Allah menceritakan bagaimana watak ataupun cerita yang berlaku pada hari kiamat kelak. Kata Allah, وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, dan menjadi sia-sialah apa yang dahulu yang mereka dustakan. Dahulu mereka kata berhala boleh tolong. Dahulu mereka kata, wahai Muhammad, kamu yang salah. Apa yang mereka dahulu tolak, apa yang dahulu mereka dakwa, hari ini dhalla anhum, semuanya sia-sia atau semuanya tak berguna lagi. Kemudian kata Allah, alladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka melarang, mencegah orang pula daripada jalan Allah, zidnahum azaban, kami tambah lagi azab pada mereka. Diriwayatkan bahawa bila orang dia di sini ayat ini nak cerita bahawa orang kafir azab mereka ini berbeza-beza. Yang kafir yang cuma menyekutukan Allah tapi tak menghalang orang untuk bertauhid, orang ni ada azab dia. Tapi yang bukan sekadar menyekutukan Allah tapi menghalang orang pula daripada beriman pada Allah, maka orang ini akan digandakan. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana orang-orang kafir ini bila mana mereka menjerit dalam neraka. Kata Rasulullah, inna ahlan nar iza jazi'u min harriha istarasu bidahdahi fin nar fa iza atawhu talaqahum aqarib ka'annahum al-bighalud duhum wa afa'in ka'annahunna al-bakhati tadribuhum fazalika ziyadah. Adapun ahli neraka bila mereka tak tahan dengan panas, mereka pun menjerit, minta tolong. Tiba-tiba Allah datangkan kepada mereka kalajengking sebesar baral, yakni sebesar kaldai-kaldai, kalajengking tu. Lalu menyengat mereka. Kalajengking berwarna hitam, ad-duhum. Wa afa'in, dan ular-ular, ka'annahun al-bakhati, sebesar unta. Ular-ular tadi sebesar unta yang paling gemuk. Unta yang paling besar. Yang tengkoknya panjang unta ni. Tadribuhum, menyepak-nyepak ataupun menggigit mereka, fadzalika ziyadah, demikian penambahan yang Allah berikan pada mereka. Maknanya dalam neraka tadi tak ada cerita kurang, cerita menaik. Sebagaimana syurga tak ada nikmat yang berkurangan, nikmatnya naik. Neraka pula azabnya naik. Syurga pula azabnya, syurga pula nikmatnya naik. Dia tak akan statik. Azab neraka dia tak bersifat statik. Dia naik dan bertambah. Lagi orang tu kafir, buruk kekufurannya, maka ditambah. Sebagaimana kata Allah di sini, zidnahum azaban fawqal azab. Kami tambah azab mereka selepas azab yang sedia ada. Bimakan yufsidun, sebab mereka buat kerosakan. Kerosakan apa? Kerosakan apa? Kerana menghalang orang beriman kepada Allah. Itu kerosakan. Sebab itu dalam Islam, bila Rasulullah hantar pada pendakwa di seluruh negara, Nabi hantar surat kepada banyak governor, banyak raja. Ada raja bersifat terbuka. Maka Rasulullah tidak menyerang negara ini. Bahkan raja-raja tadi membenarkan pada pendakwa masuk. Sila masuk. Kami tak halang. Siapa di kalangan rakyat kami yang nak terima Islam, dia terima. Yang tak nak terima, jangan dipaksa. Maka umat Islam masuk. Lalu mereka menerima dakwah umat Islam. Ada sebahagian raja, pemerintah tak benarkan. Maka bila tak benarkan, menjadi kewajiban Nabi SAW memerangi. Sebab kamu menghalang rakyat kamu untuk jadi mendapat kebaikan. Tidak ada pemerintah yang boleh menghalang rakyatnya dapat kebaikan. Apatah lagi kebaikan itu berupa kekal dalam syurga.
Sebab itu kita lihat dalam negara-negara yang Rasulullah hantar para pendakwah, demikian juga Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain-lain. Bila pendakwah tu dihantar, kalau mereka mendapat laluan yang baik daripada raja, maka tiada peperangan dengan negara itu. Maka pendakwah masuk berdakwah. Tengok kalau dia berjaya. Seumpama kita lihat bila pendakwah datang ke tanah Melayu, tiada halangan daripada Raja Melaka. Raja Melaka tak halang pun pendakwah-pendakwah Islam datang. Lalu mereka mula berdakwah raja, rakyatnya. Akhirnya sepakat para pengkaji sejarah bagaimana keislaman di Nusantara hasil daripada dakwah. Dan tiada halangan daripada raja-raja di negara tersebut. Maka masuk Islam tanpa peperangan. Bahkan raja sendiri masuk Islam. Dan ada setengah raja dia tak nak masuk Islam. Tapi dia membenarkan, sila dakwah. Kami tak ada masalah. Maka di sini memperlihatkan bahawa kalau orang kafir jenis menghalang, maka mereka akan digandakan azab. Dan di sini menunjukkan bahawa kalau sekiranya orang kafir tadi, kita katakan tidak menghalang dakwah, maka negara mereka tidak diperangi. Biar mereka merintah, mereka boleh perintah. Tapi Islam terus tersebar di dalam. Kemudian kata Allah, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Pada hari kiamat kelak, kami bangkitkan bagi setiap umat itu seorang saksi atas mereka min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Baik, maksud ayat ini, bila Allah Ta'ala menyatakan setiap umat itu Allah akan membangkitkan Nabi menjadi saksi. Wajibna bika, dan selepas Nabi-Nabi tadi menjadi saksi pada umat mereka, wajibna bika syahidan ala haula, kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Baik, kisahnya bila mana Nabi-Nabi ini Allah Ta'ala tanya, apakah kamu sudah menyampaikan dakwah kepada hamba-hambaku? Lalu para Nabi ini berkata, benar, kami sudah menyampaikan dakwah ini kepada umat kami. Tiba-tiba umatnya kerana takut azab, maka dia kata, bohong, Nabi ini tak pernah pun dakwah kami. Dia tak pernah pun ajak kami masuk Islam. Mereka mendustakan Nabi-Nabi. Dulu di dunia, mereka mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Di akhirat pula, mereka mendustakan Nabi dengan menuduh mereka tak buat kerja. Sebab itu kami tak dapat Islam. Maka Allah Ta'ala tahu. Allah nak beritahu bahawa pembohongannya ini diketahui oleh ramai orang. Maka bila setiap Nabi ini menjadi saksi pada umat masing-masing, lalu umat yang kafir ini mengingkarinya kerana takut azab tadi, supaya mereka kononnya diberi keuzuran dan pelepasan sebab Nabi ini tak jalan tanggungjawab, maka Allah bangkitkan Rasulullah. Wahai Muhammad, sila jadi saksi. Maka Rasulullah menjadi saksi pada semua Nabi-Nabi ini dengan berkata, bahkan mereka menyampaikan, tapi umat ini yang membohongi. Lalu mereka disumbat dalam neraka. Maka ini penyaksian besar Nabi SAW. Bahawa Rasulullah SAW mempunyai kesaksian yang paling besar sekali daripada mana-mana Nabi SAW. Baik, itulah dia gambaran hari kiamat kelak. Kenapa Allah cerita ni? Allah cerita pada setiap penyembah berhala, pada setiap yang menyengutukan Allah, lihat keadaanmu pada hari ini. Apa kamu nak buat? Kat dunia kamu nak sombong, kiamat kelak ingat kamu akan dibangkitkan. Dan kamu akan dicampurkan dalam neraka atas sebab penyengutuan kamu pada Allah. Dan kamu jumpa dengan semua patung yang kamu sembah itu dalam neraka. Dan kamu minta pelepasan dengan menganggap kesalahan, dengan meletak kesalahan pada berhala dan sembah selain Allah. Lalu mereka ini yang berkata-kata membohongi kamu. Kami tak pernah pun suruh kamu sembah kami. Kamu mendustakan Allah. Dan pada hari kami akan tanya pula Nabi, apakah mereka menyampaikan dakwah? Dan kamu mendustakannya, kami datangkan saksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saksi di kalangan umat Muhammad. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian kami jadikan kamu umat terbaik. Kerana kamu akan menjadi saksi kepada umat-umat terdahulu. Sewaktu umat-umat terdahulu membohongi Nabi masing-masing, maka yang pertama membenarkannya ialah umat Muhammad. Bukan semua Nabi ini menjalankan tugas, kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai pemutus. Bukan semua Nabi ini menjalankan tugas. Maka terus kita katakan setepek kena atas muka orang kafir. Kamu tak ada keuzuran lain, malaikat azab Allah yang menanti kamu. Kemudian sesudah Allah menggambarkan, Allah pun sebut, wa nazzalna wahai Muhammad, kami turunkan kepada kamu alaikal kitab,
wahyu kami ini. Tibyanan sebagai penjelasan, penerangan likulli syai' bagi setiap yang diinginkan oleh manusia. Tentang Al-Quran, apa yang ada dalam Quran? Setiap benda yang kita perlukan. Apakah maksud setiap benda yang kita perlukan? Setiap benda yang kita perlu dalam hidup kita, setiap benda yang paling penting dalam hidup kita. Yang bukan berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan apa yang perlu untuk kita. Dia macam gini. Kita nak masuk asrama. Kita duduk bayang masuk asrama ni. Contohlah. Maka cikgu ni dia pun tulis senarai barang-barang yang diperlukan untuk masuk asrama. Sebab cikgu ni lebih tahu. Kita ikut nafsu kita. Anak nak masuk asrama, kita beli katil, beli almari, beli belaka. Padahal cikgu tu kata almari tak payah. Kita dah ada almari. Katil tak payah. Semua tu tak payah. Tapi oleh kerana ayah ni dia tak tahu apa yang dia perlu, maka dia pun ikut hawa nafsu. Dia tahu anak nak masuk asrama, dia pun beli katil, dia pun beli dapur, beli kabinet. Contoh. Sebab tahu asrama macam mana. Dia semua beli benda. Semua benda ni bukan diperlukan tapi itu hawa nafsu dia. Maka demikian Al-Quran. Al-Quran bukan yang kita perlukan oleh nafsu kita. Apa yang kita perlukan dalam hidup ini adalah Al-Quran. Bimbingan kebenaran. Bimbingan yang menjadikan kita aman. Bimbingan yang menjadikan kita kenal Tuhan. Bimbingan yang kita menjadikan kita kenal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bimbingan yang menjadikan kita kenal orang beriman. Bimbingan yang menjadikan kita tahu matlamat hidup. Dan kesudahan hidup. Dan bagaimana hidup ini akan berlaku seterusnya. Berlangsung seterusnya. Semua yang kita perlukan. Dalam Quran tak cerita cara nak buat kereta. Kerana itu bukan keperluan kita yang sebenar. Bukan keperluan. Kalau dia ajar buat kereta pun bukan kita pun nak buat pun. Dan kalau buat pun bukan kita nak beli pun. Kalau kita beli pun kita tak guna pun. Ada orang beli kereta tak guna pun. Kerana itu bukan keperluan asas kita. Itu nafsu kita. Al-Quran tak ajar cara kita buat rumah. Sebab itu bukan keperluan kita sebenar. Itu nafsu kita. Sebab tak ajar pun kita akan buat rumah kita. Tapi yang perlu dia ajar. Perlu dikenalkan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Dikenalkan kita dengan Rasul. Dengan Nabi-Nabi. Dikenalkan kita dengan kiamat. Dikenalkan kita dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kita lihat, kita akan lihat kekuasaan Allah. Dikenalkan kita pada diri kita. Yang asalnya daripada air mani yang hina. Yang lemah. Yang dihidupkan dan dimatikan. Yang melalui fasa-fasa umur dan usia. Muda, tua, kemudian nyanyuk. Demikian pusingan hidup kita. Allah terangkan dalam Quran apa yang kita perlukan dalam hidup. Bukan apa nafsu kita. Benar-benar kita perlukan dalam hidup kita. Maka ini dalam Quran. Baca dan tadabbur. Sebab itu Allah sebut tibyan likulli syai'. Menerangkan semua benda. Bukan maksud semua benda terang. Semua benda dalam tu cerita buat roket, buat jet ada. Bukan. Semua benda yang kita perlu. Apa yang kita perlu dalam hidup? Apa yang kita perlu dalam hidup? Yang sebenar-benar kita perlu dalam hidup apa? Allah. Bila kita memperoleh Allah dalam kehidupan, maka itulah kehidupan. Kalau kita tidak jumpa Allah dalam kehidupan, maka bukan kehidupan. Kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali di sisi Allah. Kemudian kata Allah, wahudan. Dan Al-Quran ini bukan sekadar bayan, dia menjadi hudan, yakni menjadi petunjuk daripada kesesatan. Dengan Quran kita orang sesat tak sesat. Tuan-tuan, orang sesat ni, dia tak akan punya kemahiran dengan Quran. Kita kenal orang sesat, yang buat ajaran sesat. Ayah ping ke apa, baca Quran tak pandai. Orang-orang yang buat ajaran sesat ni tuan-tuan, dia tak akan mampu expose ataupun tak mampu untuk mentafsir Al-Quran dengan betul. Seperti Allah haramkan dia daripada memahami Al-Quran itu. Sebab itu dia sesat. Kalau dia faham Quran, dia tak akan sesat. Hatta orang Arab yang lidahnya Arab, dia pun tidak mampu memahami Al-Quran ini walau lidah dia Arab. Melainkan bila dia menjadikan Quran sebagai petunjuk, maka dia faham. Itu kalau tuan-tuan tengok orang yang buat ajaran sesat ni, suruh baca Quran. Tak boleh baca Quran ni. Suruh baca Quran. Sebab kalau dia memang melazimi Quran, maka Allah pelihara dia daripada kesesatan. Kalau tuan-tuan tiap hari baca Quran, dan memang itu yang kita baca, kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. 17 kali kita baca, bahkan lebih. Maka Allah jadikan kita berada jalan lurus. Yang saya katakan, kalau tuan-tuan tengok karakter orang-orang sesat yang bawa ajaran sesat, dia ada satu perangai Quran tak pernah baca.
Dan Quran dia tak faham dengan sebenar. Akhirnya dia cuma rekodkan dalam surah ni. Cuba baca. Baca payah sikit lah. Dia terus main translate. Cuba baca. Cuba sebut hadis tentang penafsiran ayat ini. Maksud Allah yang memelihara Al-Quran daripada berada pada lidah orang fasik. Ada seorang lelaki namanya Ibnu Saqah. Ibnu Saqah asal dia alim sah. Pendek cerita, bila dia ni ada sombong dia lah. Orang alim sombong. Sehingga dia mencabar seorang ulama yang terkenal pada zamannya. Dia kata aku akan tanya dia sampai dia tak boleh jawab. Saya nak tunjuk dia lebih alim pada ulama ini. Maka ulama ini Allah Ta'ala beri dia kemuliaan. Maka setiap soalan dia jawab dengan mudah. Kemudian dia berkata, kamu ini mati dalam keadaan tidak baik. Aku melihat kamu ni ada tanda mati tak baik. Dia pun tak peduli. Firasat orang beriman. Akhirnya tuan-tuan dia dihantar sebagai duta ke negara orang kafir. Wakil negara Islam. Sebab dia pandai, maka dia hantar. Di sana dia berkenal dengan seorang perempuan Kristian. Lawa. Maka dia jatuh cinta. Dia mula memikatnya. Maka perempuan itu kata, tak boleh, kamu agama lain. Lalu dia kata, apa, aku boleh tukar agama? Dek kerana nak sangat perempuan tadi. Waktu mana dia tukar agama, dan dia ingin mengahwini perempuan itu, keluarga perempuan itu menolak. Tak nak. Tak setuju. Tetapi dia dah murtad. Dia tak nak kembali lagi kerana ego dia. Last sekali orang jumpa dia sebagai pengemis daripada orang alim besar. Lalu orang tanya dia, apakah kamu ingat ayat-ayat Quran yang pernah kamu baca? Dia dulu hafiz. Dia kata, aku tak ingat satu pun. Sebab bila orang dah sesat, dia tak akan ingat apa pun. Sebab itu Quran ini disebut sebagai hudan, petunjuk. Yang saya katakan kalau tuan-tuan tengok, orang-orang sesat ni, dia tak akan baca Quran punya. Dia tak akan baca. Dia tak mampu. Lidahnya menjadi keras dan sukar. Apatah lagi menafsirkannya. Warahmatan, dan sebagai satu rahmat. Yang dimaksudkan rahmat, ialah tanda kasih sayang Allah pada manusia, diberikan bimbingan pada kita. Diturunkan Quran. Wa bushra, dan khabar gembira dengan syurga. Dalam Quran, banyak ayat tentang kegembiraan pada orang beriman dengan syurga yang dengan pelbagai sifat-sifatnya lil muslimin, bagi orang yang Islam. Apa maksud Islam di sini? Wahum al-muwahhidun al-khadi'un lillah, yang sentiasa mengesakan Allah, yang sentiasa tunduk pada perintah Allah. Maka lihatlah perbandingannya. Orang kafir, tunggulah kejadian yang akan berlaku pada kamu hari kiamat kelak. Allah dah cerita perbalahan kamu dengan berhala dan sembahan selain daripada Allah. Manakala orang beriman, terus Allah berikan panduan melalui Al-Quran dan wahyu Allah ini yang terus menjadi khabar gembira kepada mereka dunia dan akhirat. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum.